Bila pemimpin tak mau melaksanakan syariat Islam, tadi ayat Quran, lain Tuhan suruh, lain dia buat, Allah datangkan bala. Dengar pula hadis, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Coba dengarlah. Dan apabila pemimpin satu kaum enggan, tidak mahu melaksanakan syariat Islam yang Allah turunkan, yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, maka ketika itu apa yang berlaku? Allah akan jadikan kehidupan rakyat yang mereka pimpin ba'sahum bainahum. Ba'sa ni kalau kita terjemah malapetaka, menimpa di antara mereka. Habis kau ni kena banjir, kau ni kena ribut, macam-macam. Setengah dan almarhum Ustaz Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, dia terjemah ba'sahum bainahum, maka ketika itu akan berlaku perang saudara. Sama-sama bangsa berkelahi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hadid. Hadid ini surah 57. Pada ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Sadaqallahu alazim. Siapa-siapa tolong ni Quran tu boleh aku tak lupa. Quran merah kecil tu boleh, Quran kecil. Quran kecil boleh. Tak malah hari ni saya terlalu letih sangat. Boleh nampak. Ada. Sebab saya daripada 2 hari ada di belah Perak, Manjung. Tuan Malu tak, ini saya ada program dengan Yayasan Islam ni Kedah. Saya ni salah seorang ahli lembaga pengarah. Hari ni kita bagi penerangan tentang dana wajah di PKNK. So di mana tu bangunan yang sama je lah. Duk biasa tidur siang tu imam, bila tak tidur dia jadi cerai. Dia letih semua. Saya duk biasa amal macam tu, pukul 2 sampai pukul 4 setiap hari. Lazimnya saya tidur lah. Kalau saya tak mau tidur siang, saya kena tidur lepas subuh. Saya bangkit pukul 10.30 pagi. Itu tak payah tidur siang lah. Dan itu memang cukupnya. Hari ni tak ada semua. Ayat dari surah Hadid yang bermaksud apa-apa musibah yang menimpa ke atas muka bumi dan juga menimpa ke atas diri kamu wahai manusia, melainkan ia tertulis di dalam kitab Allah. Dan Allah menyatakan, sebelum kami menjadikan ianya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Anda faham tak? Apa yang berlaku ke atas muka bumi dan juga yang berlaku ke atas diri kita ni, musibah-musibah apa sahaja sebenarnya telah dirancanakan oleh Allah dari azali lagi. Dan saya sendirilah, tuan-tuan dan puan yang belum mengenali saya, ya, latar belakang saya memang beza lah. Ya, saya sekolah orang putih, tapi rupanya tertulis di sisi Allah nak jadi ustaz. Tapi jangan ingat saya tak mengaji pula lah. Kan? Bukan boleh senang nak jadi ustaz. Nak baca ayat Quran, hadis, kita pun mengaji. Selepas saya meletakkan jawatan, saya kerja dulu dengan Maybank tu imam, 16 tahun.
Saya orang Aluk Staf Lorong Tegah. Saya belajar di sekolah Kolej Sultan Abdul Hamid. Jadi itulah apa yang dirancanakan oleh Allah ke atas saya hari ini, ianya sedang berlaku satu demi satu. Kan? Tak tahu apa yang akan berlaku sekejap lagi. Esok hari, itu perkara yang kita tak boleh tahu. Kerana dalam Quran pun Tuhan sebut, dalam surat Luqman, surah ke-31, pada ayat yang terakhir, ayat 34. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini soal akidah. Kita wajib kena percaya. Ada benda-benda yang kita memang tak mampu untuk mengetahuinya. Allah berfirman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha khabirun bima innallaha khabirun alim. Kan silap ujung tu. Innallaha alimun khabir. Pasal tu alimun khabir. Tu tuan-tuan, kita ni bila letih, walaupun ayat tu kita duk baca selalu, main dengan letih ni kita lemah semua. Pasal apa Tuhan bersebut dalam Quran, innallaha alimun khabir. Alimun khabir. Ada 5 perkara manusia memang tak boleh tahu. Pertama, bila hujan akan turun. Minta maaf, bila akan berlaku kiamat. Yang kedua, bila hujan nak turun. Yang ketiga, anak di dalam kandungan. Anak di dalam kandungan berarti sama ada anak ni bahagia atau sebaliknya, tak siapa boleh tahu. Kita selaku ibu dan bapa wajib kena mendidik anak-anak dengan pendidikan Islam. Apatah lagi seorang suami. Ini termaktub dalam Quran, surah At-Tahrim, surah ke-66 pada ayat yang ke-6. Kewajipan suami memberi pendidikan agama pada isteri dan anak-anak. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu dalil dia. Kemudian yang kita tak mampu untuk mengetahui, tuan-tuan dan puan-puan, ialah apa yang akan kita usahakan pada esok hari. Nak buat apa, nak makan apa yang akan berlaku kat kita. Yang kelima, di bumi mana kita akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Lagi khabir ni kita nak sebut makna detail. Ilmu pengetahuan Allah ni detail semua. Itu di antara. Jadi kembali pada ayat tadi, Hadid ayat 22. Kerana apa? Saya pilih tajuk malam ni bala Allah. Kerana di Malaysia ni ramai penulis-penulis kitab. Yakni kitab Facebook. Imam, saya baca sendiri, dia kata banjir besar yang menimpa negara kita tak ada kaitan dengan bala Allah. Rosak akidah. Saya baca tadi dah. Tuhan kata apa sahaja yang berlaku ke atas muka bumi dan ke atas diri kita, semuanya tertulis di sisi Allah. Kita nak hidup lama mana? Saya mau umur apa? Umur 70. Oh, clear. Lama mana kita tak tahu. Tengok dia ni pergi dulu. Dia ingat lama tu nak pergi dulu, muda pergi. Kita tak tahu. Dia tulis siap dah. Nak jadi apa, buat kerja apa. Kan? Nak kahwin berapa orang. Kan? Pak Haji cucuk lagi booster ketiga tu. Tak. Oh, ini semua anti vaksin bah. Oh, dah takat 2 3 tak mau. 3 tu bagus Pak Haji, sebab dia kata apa? Booster ni dia penggalak. Saya dah cucuk dah. Dia punya galak lah ni. Abang tu lah kata apa? Hak keempat aku tak mau cucuk dah, mampu tu nampak. Kan?
Baik. Jadi penulisan yang sedemikian bagi saya boleh menggugat akidah. Sebab kita menafikan apa yang berlaku ni tak ada kaitan dengan bala Allah. Sedangkan Quran kata ya. Kalau macam tu, kalau saya jumpa dia hang ni tak mengaku semua ni ketentuan Allah. Cuba hang buat sesuatu benda hang boleh jadikan hang manusia yang terkaya di Malaysia. Boleh tak? Buat lah. Mana tak ada kuasa yang menentukan segala-galanya. Saya boleh kemukakan dalam Quran Ar-Rahman surah 55 ayat 29, tafsir Arab Saudi muka surat 887. Allah berfirman, kulla yawmin huwa fi sya'n. Aku kata Allah, setiap waktu di dalam urusan. Apa urusan Allah? Mencipta, kemudian menghidupkan kita. Dia bagi peluang kita hidup. Tadi tu Imam baca surah Al-Baqarah pada ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada matlamat hidup. Bukan saja syok-syok Tuhan tak mai ke dunia, tuan-tuan. Kita wajib kena sembah Allah. Ayat tu Imam baca tadi. Sama juga dalam Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdikan, menyembah hanya pada Allah. Sebab tu yang saya sebut tadi, penulisan yang saya amat bimbang kerana menafikan apa-apa yang berlaku ni tak ada kaitan dengan ketentuan Allah. Salah. Salah. Apa saja berlaku memang dah tertulis. Illa fi kitab. Ya Allah sebut. Melainkan dah tertulis dah. Bila saya nak mati, tak tahu. Saya muda lagi lah, kan? Muda lagi memang saya. Tak tengok muda habis dulu. Kan? Saya tak tahu. Jadi kita yang duk baca kitab Facebook ni, tolonglah jangan terpedaya dan terpengaruh. Rosak akidah. Saya cukup yakin apa sahaja yang berlaku kat diri saya ni memang dah tertulis insya-Allah di Lauh Mahfuz ataupun dari azali lagi. Sebelum Allah menjadikan saya, dia dah tulis dah rencana lahir 10 bulan 12 tahun, tak ingat saya letih-letih lah. Jadi tahun ni jangan lupa lah, 10 bulan 12 hantar WhatsApp, happy birthday to you Ustaz Syaril, selamat hari lahir. Lahir 10 bulan 12 tahun, tak ingat, letih ingat. Lepas tu lahir di mana, siapa ibu saya, mak saya, siapa isteri saya, berapa orang anak, berapa orang cucu, semua dia tulis lah. Ni tuan-tuan, negara kita ni cukup sabut semua. Orang-orang macam ni pun ada. Jadi yang mana saya ingat, saya baca lah, mana saya letih semua. Jadi mana kembali pada tadi, itu poin yang pertama, bahawasanya bala Allah ni, musibah yang melanda negara kita, pandemik COVID lah, lagi apa lagi, kepala ayak lah, kan? Abang ni kepala bapa, kan? Pasal dia lebih teruk daripada kepala ayak, kan? Semua tu Allah sebut dalam Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah pada ayat 155. Manusia ni dia tak dapat nak melarikan diri. Ayat saya nak baca ni, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Al-Baqarah 155. Dan kami akan uji manusia itu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kematian, dan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang tidak memberi hasil.
beritahulah berita gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Banjir besar tuan-tuan berlaku bawah ni memang dahsyat dah. Nah, harta benda semua musnah, tak dapat nak diselamatkan. Nyawa hampir 30 orang yang meninggal dunia. Ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, wallahu a'lam, pastinya rosak kalau dah ditenggelami air. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok apa punca yang jadi macam tu. Saya nak punca yang paling pokok, sebab umat Islam tidak berpandukan Al-Quran. Memang sah dah dalil Quran surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 55. Allah berfirman, wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutlah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Tafsir sebut ikut Quran, berpandukan Quran dan As-Sunnah. Saya tanya, hang main daripada mana? Dia kata dia main daripada Darul Sunnah. Ni orang Perlis kan? Orang mufti Perlis kan? Darul Sunnah. Kita tuan-tuan dan perempuan buat apa pun, pedoman hidup kita dua saja, Al-Quran dan As-Sunnah. Tersedut sembang kemas lah. Dalil Quran An-Nisa ayat 59, di pertengahan ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Tu dalil hadis Imam Muslim, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi was sunnati, rawahu Muslim. Quran, sunnah, pedoman lembagaan dalam kehidupan. Sebab tu Allah bagi warning dalam ayat Zumar tadi, dan ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Makna wajib berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum kamu didatangi dengan satu azab. Azab ni dua nah. Di dunia malapetaka, bila mati alam barzakh itu azab, akhirat pun azab. Azab di dunia malapetaka atau musibah. Kena faham nah. Sebelum kamu didatangi dengan satu azab, nah, datang secara mengejut, kata Tuhan. Baru kata dia main secara mengejut. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Kita mula-mula dengar COVID bermula di Wuhan, China. Ya tak? Kita pun tak pernah dengar apa mendatang apa benda tu. Duk ingat dah sana ya no. Duk tengah gelak-gelak dia main ke Malaysia. 2 tahun dah Imam. PKP 18/3/2020 bermula PKP. Berapa orang mati? 30,000 orang mati di Malaysia. Dunia 2.5 juta. Kalau tak percaya lagi lah, kata COVID tu memang satu jenis penyakit, wallahu a'lam. Tiada orang tak percaya. Saya tak mau paksa, tak mau percaya sudah. Yang tu fakta. Di Malaysia 30,000 orang meninggal dunia. Seluruh dunia 2.5 juta. Tuan-tuan ambil vaksin lah. Berapa dah? 2 ke 3? 2 lah. Dekat 2, 3 tak mau. Kita ni, kita dalam Islam orang lelaki-lelaki dia bagi takat 4 lah. Faham? Orang tak senyum dan nak marah. Letih-letih aku pun boleh buat lawak lagi. Letih semua. Hari ni nak berhenti awal, letih sangat. Allah sebut, bila tak ikut Quran, Allah akan datangkan musibah secara mengejut.
Kita dengar pula firman Allah yang lain, surah Taha, surah ke-20, ayat 124. Hal ini semua menjadi kenyataan. Al-Quran mana boleh silap? Pak Ji, tak boleh silap. Sebab Al-Quran itu kalam Allah. Faham tak? Perkataan Allah ni mana boleh silap? Allah yang mencipta langit dan bumi. Tadi tu saya baca tadi ayat tu, saya tak tafsir semua. Allah setiap waktu dalam urusan mencipta, menghidup, mematikan, beri rezeki, melindungi, semua kerja dia. Hasil miskin, tiba-tiba akhirnya jadi kaya, asal kaya, lepas tu bankrupt, semua kerja dia. Jangan kita menolak. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Cuba dengar. Saya nak kek ayat tadi Az-Zumar 55. Az-Zumar tadi Allah suruh ikut Quran sebelum kita didatangi satu azab. Ayat ni kata, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan kami, tak mau ikut ni kak, tak apa, Tuhan kata, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya kami akan hadapkan mereka dengan kehidupan yang sempit. Ni dia lah ni. Musibah demi musibah, gejala sosial menjadi-jadi, jenayah meningkat, ni dia lah ni. Tak kita baca hadis pula. Boleh tuan-tuan, awak duduk jejong tu nak lari balik cepat kan? Orang Sarau buka iPhone nampak duduk di luar. Ni penggeng puak-puak kufur nikmat. Jangan marah. Marah kena jual. Itu satu nah. Bala bencana musibah yang menimpa ke atas umat manusia kerana yang pertama, hujah saya tak ikut Quran. Az-Zumar 55, Taha 124. Selain pada itu tuan-tuan, saya nak bawa ayat-ayat yang lain. Di antaranya suratul Anfal, surah ke-8 ayat 25. Saya tak pasti ada tak tafsir Profesor Mahmud Yunus. Saya pasal macam di bawah tu ada dah kita tak tafsir. Saya tengok sana. Tak ada. Tak apa. Kan yang tu tak mau Pak Ji. Tak apa, terima kasih tuan. Tak apalah, tuan-tuan dengar sudahlah. Saya nak rujuk kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus. Ayat yang saya nak baca ni muka surat 249, surah ke-8 Al-Anfal ayat 25. Ini di antara punca kenapa manusia ditimpa musibah. Pertama, tak ikut Quran. Berpaling pada Quran, kehidupan kita sempit. Dengar tafsiran ni pula. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Ni pun musibah. Saya nak rujuk kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus sebab dia ada kaitan dengan politik. Tafsir lain dia tak kait dengan politik, tapi beliau kait dengan politik. Saya bagi makna dulu. Dan takutlah kamu wahai manusia dengan satu fitnah. Fitnah di sini bala atau malapetaka yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman secara khusus, tetapi akan menimpa kamu semua. Dan ketahuilah, sesungguhnya azabku amat pedih sekali. Beliau menyebut tuan-tuan, berdasarkan ayat ini mengikut pandangan Profesor Mahmud Yunus, muka surat 249. Balik cek lah. Kalau tak betul, telefon mai kata Ustaz, tak betul lah. Nombor telefon saya 019 473 lakong. Biar tiang wakong Hokkien lo. Biar tiang. Oh, mana Pak sembang kemas lah. Oh, lu heo kong ah, Hokkien. Tampur lah. Oh lo. Aku kencing pun nampak kentau.
Dia tahulah kalau kau bohong. Tadi di PKMK kali pertama saya masuk ceramah, tuan-tuan. Sebab saya dapat lesen besar pada kajian di Kedah. Boleh bagi pihak Yayasan Islam di Kedah. Selama tak mana pun boleh. Kalau orang terima lah, tu yang boleh masuk PKMK. Lawak siapa tu aku peduli apa? Hang CEO ke apa ke? Jadi dalam ayat ni beliau menyatakan punca musibah menimpa sesuatu umat adalah kerana dengar elok, kita selaku rakyat membiarkan pembesar-pembesar pemimpin abadi melakukan kezaliman, bermaharajalela melakukan kezaliman. Di antaranya tuan-tuan, bila pemimpin mengambil kesempatan. Ingat elok, saya baca dari Quran, dari hadis, saya semua dalil. Apabila pemimpin mengambil kesempatan, mentang-mentang jadi menteri besar, mentang-mentang jadi menteri, dia pulun lah tu imam, nak bagi jadi diri dia, keluarga dia semua kaya raya. Ni malapetaka. Yang sengsara siapa abang? Abang di rumah ada Mercedes 5 biji. Awak tak senyum, marah kat korang. Kita ada apa? Irak. Saya baca Al-Quran. Surah ke-17. Surah Al-Isra ayat 16. Kalau ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, tuan-tuan buka ayat ni tafsirannya pada muka surat 678. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Tok Bilal ke Tok Siap? Dua dalam satu. Okey. Nasib baik bukan 3 dalam 1. Dan apabila kami kendaki, kata Allah, dengar elok tuan-tuan, menghancurkan sesebuah negeri atau negara. Macam mana cara dia? Negeri atau negara tersebut dipimpin oleh pemimpin yang hidup bersenang lenang. Senang lenang macam mana? Bersenang lenang dengan harta rakyat. Ni cerita ni bukan di Malaysia bang oi. Bukan negara Malaysia, negara Mali. Tahu Mali? Mali ni sebuah negara di Afrika Selatan. Dalam negara Mali itulah ada sebuah daerah bernama Timbuktu. Sebelah dia ikan batu. Tu negara mana? Yang perempuan tak tinggalak. Hamba nak buat lawak ni jangan. Tu imam yang Tuhan sebut. Bagaimana hancurnya sebuah negara, hancurnya sesuatu bangsa bila pemimpin hidup bermewah-mewah dengan harta milik rakyat. Apabila Allah memerintahkan golongan ini yang hidup bermewah-mewah, fafasaku fiha, mereka fasik. Mereka ada kuasa, ada pengaruh, tapi mereka tak taat kepada Allah. Fahaqqa 'alaihal qaul fadammarna tadmira. Maka berhaklah Allah menunaikan ancamannya, dan ketika itu Allah hancurkan negeri atau negara atau bangsa itu sehancur-hancurnya. Jadi kata Profesor Mahmud Ainul tadi, bala tu dia bukan nak kena orang buat zalim saja, dia kena semua. Dia sebut oleh kerana rakyat berdiam diri. Rakyat membiarkan pembesar-pembesar melakukan kezaliman. Kita kena ajak sikit ni pemimpin-pemimpin yang korang ajak ni, hak duk ambil kesempatan jadi kaya raya ketika mereka berkuasa. Dengan hadis pula riwayat Ad-Dailani, idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila mutrafihim. Apabila Allah kendaki untuk menghancurkan sesuatu bangsa, bangsa tersebut dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang hidup bermewah-mewah dengan harta milik rakyat. Berlaku tak? Berlaku tak?
Kalau ada pemimpin yang kedah kat exco, dengar hadis Muslim. Inna rijalan yatakhawwaduna fima lillah bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Hadis ni dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Ingat nah, sesiapa yang menggunakan harta milik rakyat secara yang tidak benar pada hari akhirat kelak, kata Nabi SAW, mereka akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu. Jadi jangan duk sonok nak jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin betul-betul bela rakyat, tak apa. Hak macam Menteri Besar mana? Hak naik motor besar, bawa backhoe tu, bawa lori ayak. Sempur Menteri Besar tu, no? Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, beri kekuatan pada beliau untuk menjadi contoh kepada pemimpin-pemimpin negeri lain. Walaupun masih muda, 47 nak masuk 48, pengalaman tu mahal. Ya? Boleh tuan-tuan? Jadi ingat tu, ini di antara punca kehidupan kita ditimpa musibah demi musibah. Tuan-tuan bayangkan, tengok hadis saya baca tadi Muslim. Kalau salah guna harta milik rakyat pun masuk neraka, bagaimana pemimpin yang kencing rakyat? Abang ada kencing manis kan? Tak ada. Dan aku nak abang lah. Nak bagi kita simptom kalau orang tu tanda-tanda ada kencing manis. Tu iman tu apa dia? Bila seseorang tu buang air kecil, lepas tu kita tengok semut ada urung. Tu tanda ada kencing manis. Tapi tak berapa lagi lah apa kritikal. Hak kritikal tu, kita tak ada kencing, semut duk tunggu. Dah apa tak gelak juga muslimat, penat aku buat lawak. Kita baca hadis Muslim. Pemimpin yang duk suka tipu rakyat. Ma min 'abdin yastar'i hillah ra'iyatan yamut yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu 'alaihi jannah, rawahu Muslim. Tekak kering. Tu dari hadis Muslim, mana-mana orang yang menjadi pemimpin dia menipu rakyat, haram surga baginya. Jangan main-main. Ni yang duk berebut sangat ni, nak jadi pemimpin. Boleh jadi kaya raya, dia tak? Anak-anak semua kaya raya. Mana dia ustaz, mana boleh tuduh main lawan aku. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 22, rujukan kitab tafsir H. Zainuddin Hamidi, muka surat 748. Dengar firman Allah. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum. Maksudnya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa? Itu dia. Bila kamu berkuasa, antufsidu fil ard, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Contoh lagi akan datang. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu nak memutuskan hubungan silaturahim. Dengar elok. Zainuddin Hamidi kata, ni jenis pemimpin yang bila dia dapat kuasa, dia jadi pemimpin, dan pemimpin ni tidak pernah berpandukan Al-Quran As-Sunnah. Muka surat 748. Surah ke-47 surah Muhammad ayat 22. Bila dia berkuasa, di antaranya dia melakukan kerosakan di atas muka bumi. Contoh kerosakan abang yang haram, dia tukar jadi halal. Tak lagi buat contoh. Kita dengar dulu Quran. Bolehkah yang haram tukar jadi halal? Tak bolehkah? Surah Yunus, surah ke-10 ayat 59. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu harama wa halala. Qul Allah adina lakum am 'alallahi taftarun. Tu dalil dia. Saya terjemahkan. Apakah kamu tidak melihat Muhammad? Yakni rezeki yang kami turunkan kepada kamu, lalu kamu jadikan sebahagiannya haram, sebahagiannya halal. Kita pula menentukan yang ni haram, yang ni halal.
Judi apa? Halal. Haram. Kita bagi lesen. Jadi apa? Jadi halal. Haram jadah. Hampa buat tak erti. Mana judi bagi lesen pun haram. Dia tu gagah nak kata halal juga. Ni apa ni? Kampung Tualang. Aku tadi nak main Seriau juga. Tengok Kampung Tualang tak apa. Tapi kalau Kampung Tualang 3 aku tak main. Pasal apa? Orang minyak banyak. Jamak Pirani kan Kampung Tualang 3. Tu kerosakan lah tu. Pemimpin negara kita ni tak yakin sungguh dengan janji Allah. Nak haramkan judi, arak pun takut. Alasan multiracial country, masyarakat majmuk. Semua agama mengharamkan arak dan judi, tuan-tuan. Jadi bila kita kerajaan pusat mengharamkan arak dan judi, negara akan hilang pendapatan. Duk fikir macam tu. Ni cikgu ni, apa ni? Ni saya tanya kau ni cikgu lah, kan dah? Buat tak mau angguk tu. Angguk tak mau, gelok. Aku tak mau tanya lah, menduat aku. Punya bimbang. Tengok Menteri Kedah kita. Judi tak ada lepas ni. Kan? Tidak akan lagi dikeluarkan lesen premis. Lesen bangunan kan. Dia terpaksa sewa bangunan kena ada lesen. Nak menjaga apa? Judi tak ada. Itu negara bankrupt lah. Kita nak bakat Pak Long Mae. Tahu Pak Long Mae? Pak Long Allah berfirman surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Yakinlah ni kalam Allah kau. Saya bukan berbangga, saya syukur Allah tanamkan keyakinan pada saya. Berhenti kerja masa tu tuan-tuan, memang hidup dah okey, stabil. Berhenti kerja sampai hari ni hidup lagi. Saya yakin ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Dan sesungguhnya kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan yang akan turun pada langit keluar daripada bumi. Tak yakinlah. Dalil kedua, surah ke-72 nama Al-Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan kalau jin dan manusia itu istiqamah, yakni berada di landasan yang benar, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan, la asqainahum ma'an ghadaqa, nescaya kami akan berikan kepada mereka air yang banyak. Ayat mana rezeki. Yakinlah. Tak yakin sungguh. Saya tu imam, mula-mula berhenti tu memanglah hidup susah. Dia timur juga keraguan isyak punya boleh hidup kan. Duk kerja elok gatai pungkok dia berhenti. Adik-beradik lah kata gatai pungkok. Jadi saya jawab, awak tak gatai kau awak. Cacing kerawit banyak. Tapi hari ini tu imam saya masih hidup, alhamdulillah. Rezeki yang saya perolehi hari ini lebih barakah daripada dulu. Saya yakin Allah takdirkan pula saya buat sekolah di tahun ke-13. Punya ramai pekerja sekolah saya 63 orang. Pelajar tak ramai, 260 orang. Pekerja ramainya abang. Mana nak ambil duit, nak cari tahu mana nak bayar gaji. Ayat tadi saya semua amanah sumbangan orang yang salah guna, insya-Allah. Ni duduk tengah buat bangunan punya besar, masya-Allah. Bangunan yang 2.2 juta, bangunan 2 tingkat, dah 60% sudah siap. Orang kampung tengok tu dia besar. Niat masjid apa pun kecil, kami besar you. Ni Tok Syekh ni hak yakin dengan Quran, jangan ragu Quran tuan-tuan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 87, wa man asdaqu minallahi haditha. Dan perkataan siapakah yang
benar daripada perkataan Allah. Saya yakin tak. Sebab saya dah lalui proses ni. Hidup sampai hari ni alhamdulillah. Sekolah pun berjalan lancar. Budak-budak SPM pun cemerlang. 9A, 7A, 6A. Tak ada A pada. Biar slow sikit. Jangan buat sangat. Syok nak sama aku okey, tu nak panggil pula. Ni bila-bila panggil berkecau ketubah sekali. Hampa tak dengar lagi. Sedap. Tajuk dia, jagalah sungai kita. Allah. Cerai. Kalau jagalah Allah, nescaya Allah jaga kamu. Cantik. Ihfazillah yahfazka. Hadis Tirmizi. Kita kalau nak hilang semua musibah ni, kena tengok hadis ni. Taat pada Allah, Allah jaga kita. Kita tak pernah taat. Allah kata judi haram, arak haram, bulut. Jadi macam ni. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu di antara yang disebut oleh apa tadi, Syekh Zainuddin Hamidi. Jadi bila mereka ni berkuasa, mereka akan mengambil kesempatan membina kekayaan untuk diri dan keluarga mereka. Rakyat dapat apa? Duduk tengah buat bangunan PNB, Perbadanan Nasional Berhad, 118 tingkat. Apa manfaat kita nak tanya? KLCC 2 bilion, zaman dulu 2 bilion. PNB ni 5 bilion. Faham tak bilion-bilion ni? Orang putih dia punya istilah million, billion, trillion. Atas pada trilion memang tak ada lah. Tak ada orang yang kaya taraf trilion tak ada. Million, Melayu kata juta. Billion, masa saya sekolah dulu, laksa. Betul tak? Betul tak? 1000 juta bersamaan 1 laksa. Billion lah ni. Trilion, mi campur kuih tiaw. Loh, apa tak gelak juga, pelik dengan bawah ni. Pergi balik sampai macam mana aku nak buat lawak pun nak gelak. Apa manfaat untuk rakyat? Cuba habak main ni. 118 tingkat KLCC pun tuan-tuan. Allah. Tak ada orang sewa. Nak menjaga dua-dua tu nak mampu Jangan kata KLCC. Saya pernah pergi bangunan Maxis tinggi kan. Kat sebelah KLCC satu ruang luas ni sebuah pejabat dia sewa sebulan Syekh cap cinggo celuyo bukan boleh tahu mana dia sembang ke mana. 10,000 sebulan ni luas ni mana ustaz tahu yang sewa tu anak menakan saya. Dia tak kuat syarikat dia, syarikat besar-besaran dia Arab kaya, gaji dia pun 500,000 sebulan. Saya kata ruang ni 10,000 patut kosong ni. Mereka guna serendah kuasa yang berada. Siapa kaya raya? Kontraktor. Jelas-jelas tu pemimpin makan komisen tak? Betul tak? Tak pagut ni apa-apa belah mana? Betul tak? Okey lah belah aku tu. Kalau bukan belah aku pun aku peduli apa. Aku lama dah duduk ceramah, aku tak ada nak heran kat siapa cakap ada fakta. Tentu pergi tengok tu. Maju Holding dia bina bangunan bagi pihak tabung haji dekat Lembah Pantai tu. Kosong. Atau Marina Marina Tower pun kosong. Adik saya sewa 20,000. Lah semua bakat keluar tak ada. Cuba buat manfaat sesuatu projek yang boleh memberi manfaat kepada rakyat. Saya tokoh. ETS bagus. ETS kereta api laju. Tok Iman pernah naik tak? Tuan-tuan dia naik bas. Bagus naik. Tapi kena bawa baju sejuk lah. Pernah naik tak? Pernah naik tak? Dulu kalau ceramah pergi Kuala Lumpur mula saya naik bas. 12 tahun naik bas cemuih tuan-tuan. Nak tayar pancat. Kalau naik ETS bayar tayar tak pancat. Lepas tu naik kapal terbang 6 tahun. Dia pick up kapal terbang nak pergi Pulau Pinang pula. 6 tahun tu ulang dia naik kapal terbang. Naik ETS. ETS saya setuju. 4 jam setengah sampai Kuala Lumpur.
Bagi manfaat semua laju. Dulu 9 jam kan, buang masa. Ni boleh pergi balik hari tu. Macam tu tak apa kan? Ni yang kaya raya siapa dia? Kontraktor. Pemimpin ni Tuhan sebut tadi. Dia hidup bermewah-mewah dengan harta milik rakyat. Anak-anak kita mengaji, berhutang, tipu. Kan? Ingat tu, Tok Iman tukar lah, tipu. Kerja tak ada, hutang 40,000. Nak kena bayar balik dah. Melayu tak sedar lagi, duk nak lagi pemimpin macam ni. Aku pelik betul. Bukan orang kampung Tualang ni. No, Tualang 3. Dah semua kampung Tualang sama. Boleh? Mari kita dengar lagi ayat banjir yang membinasakan kehidupan rakyat. Ni kepala bapak baru ni. Kepala ayat. Kepala bapak. Dalam surah Sabah. Surah ke-34 ayat 16. Dengar tuan-tuan. Allah berfirman, orang apa? Orang Langkawi saya pergi ceramah bulan lepas. Ustaz ada ke dalam Quran tentang banjir yang membinasakan? Kenapa? Oh, saya kata ada. Sabah 16. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arid. Maka mereka berpaling engkar. Tak mau ikut ni lah engkar. Lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Okay. Lama dah kita doa ajak umat Islam di Malaysia mai kepada Islam, sokong perjuangan Islam, tegakkan negara Islam, haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tak mau. Tu arak judi tu apa nak cari kata haram, memang tak ada arak judi, tapi yang ada yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Dosa besar tak boleh buat lah. Kita nak masuk syurga ni macam mana? Banyak dosa ke banyak pahala masuk syurga? Tak mau puan-puan ni jawab. Tak lagi dia jawab, aku tanya bagi dari Quran lah. Ya ada ikhtiar usaha kita, kena beramal, mudah-mudahan ada ganjaran pahala. Tapi sebenarnya kita masuk syurga dengan rahmat. Dalil hadis Muslim, ayat Quran banyak. Bila kita ikut Allah, Allah tak bagi susah kita, ya percaya lah. Saya di antara yang kata syukur lah. Alhamdulillah. Saya tak kaya. Satu-satu penceramah di Malaysia yang biasa hidup sederhana saya. Ni mai ni nak kereta kawan tau. Kereta aku rosak. Dah tukar bawa balik dia terkelia, bawa bunyi berak tapi pula. Ingat nak dekat dia, sian ustaz ni lah. Tapi jiwa saya tenang, tak ada orang. Kok nak iri hati ke, hampa naik velfire, itu rezeki hampa. Pernah naik velfire, jangan duduk naik dia, api keluar ke tepi. Ada yang tak reti gelak semua orang sini lah. Aku nak buat lawak macam mana, aku pun tak tahu. Aduh. Kaya tu ketentuan Allah semua, kaya miskin semua dia dah buat dah. Cukuplah kita ada macam ni, cukuplah Allah bagi kesihatan. Nak tanya tu imam sana. Imam tersilap, aku duduk depan. Kalau tak mau ditanya, duduk di belakang. Tu imam pilih macam mana tu imam? Duit banyak tapi selalu sakit. Tu imam pilih duit banyak tapi sakit. Duit tak banyak, hidup sederhana tapi sihat. Pilih mana? Lambat dia A dan B bukan ada C, D, E. B, pilih B. Hidup sederhana, duit tak banyak tapi sihat. Salah. Jawapannya saya pilih duit banyak dan sihat. Awaklah pun pergi cari duit tak banyak. Duit banyak tapi sihat. Saya duit tak banyak abang duit. Kalau saya nak hidup mewah lama dah tanggal dengan sekolah ni. Orang sumbang banyak, boleh buat bangunan berjuta-juta, tanyalah. 63 orang kerja. Ramai tu. Tapi saya dah fikir Allah kesian.
Tak bagus tuan. Kita sebagai pengurusi hidup mewah, orang bawah hidup susah. Biar kita kongsi rezeki, itu yang terbaik. Alhamdulillah, mai raya kita bagi bonus. Tahun PKP saya boleh bayar dengan pertolongan Allah, gaji mereka setiap bulan penuh. Banyak tahfiz gulung tikar, sebahagian tahfiz hanya mampu bayar separuh. Kami penuh. Ustazah duk goyang kaki di rumah, gedi. Hujung bulan masuk gaji, itu gedi. Tak pernah mereka rasa susah pergi lebat duit. Tu celah-celah tu naik pula bangunan. Saya pun kena nak usah pelik. Ini yang kata pertolongan Allah tu. Bukan keajaiban pertolongan Allah. Sebab kita buat kerja agama, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, surah Muhammad ayat 7. Saya yakin wahai orang beriman, sekiranya kamu tolong agamaku, nescaya aku memberi pertolongan kepada kamu dan akan kuteguhkan pendirianmu. Masya Allah, pertolongan Allah tuan-tuan. Tu banjir. Punca manusia berpaling engkar, tak mau ikut Quran. Lagi satu, Tuhan kata kita balai. Ni juga mengundang bala. Tuhan kata curi potong tangan, bergerak muslimat. Aku tak mau tanya ni, tak angguk. Curi potong tangan. Kita tak mau potong tangan, kita denda. Tuan-tuan tahu tak Quran sebut tak boleh buat macam tu. Jangan duk mula baca Quran, belajar tajwid sampai herot mulut-mulut. Punya nak pembetul makhraj. Walau mengerat aku. Aku pun mengaji weh 10 orang tu guru betul sembang lah buat tajwid. Kan? Cuma saya tak minat lah taranum. Tak kira dia ranum pun cerai juga. Takat boleh baca betul sudahlah. Sebutan-sebutan pulun lah. Ya Allah. Tapi bila main hukum hakam sebut pasal uduk, sebut potong tangan, tak baca ayat uduk tu. Al-Ma'idah surah 5 ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Tuhan suruh potong tangan orang mencuri kat oi, bukan denda. Kita denda. Bila denda kita tengok surah An-Nur surah ke-24 ayat 63, muka surat 914 tafsir pimpinan Ar-Rahman, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Allah bagi amaran, hampa menyalahi perintah aku, hampa tunggulah aku bawa malapetaka ke atas hampa. Ni yang jadi. Kena pergi Pak Long ni no. Ada seorang berkata, Ustaz ni patutnya pergi bagi tazkirah kepada ahli parlimen Islam di parlimen. Aku boleh pun, insyaAllah. Takut hujah kita Quran hadis, dengar pula hadis. Bila pemimpin tak mau melaksanakan syariat Islam, tadi ayat Quran, lain Tuhan suruh, lain dia buat, Allah datangkan bala. Dengar pula hadis, wa ma lam tahkum a'immatuhum min kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Cuba dengarlah. Dan apabila pemimpin satu kaum enggan, tidak mahu melaksanakan syariat Islam yang Allah turunkan, yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, maka ketika itu apa yang berlaku? Allah akan jadikan kehidupan rakyat yang mereka pimpin ba'sahum bainahum. Ba'sa ni kalau kita terjemah malapetaka, menimpa di antara mereka. Habis kau ni kena banjir, kau ni kena ribut, macam-macam. Setengah dan almarhum Ustaz Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, dia terjemah ba'sahum bainahum, maka ketika itu akan berlaku perang saudara. Sama-sama bangsa berkelahi. Tapi saya cenderung yang tadi, makna malap. Ba'sa ni malapetaka. Hak dia tu bukan kata tak betul, betul tapi tak jadi lagi. Mungkin akan berlaku juga besok, Melayu lawan Melayu, Cina tepuk tangan. Cantik, bagus bagi lingkup ialah nampak.
Tuan-tuan, ingatlah firman Allah dalam surah Al-Anfal surah 8 ayat 73, jenis kapiak ni jangan percaya. Saya ulang sekali lagi Pak Ji, kapiak jangan percaya. Nama kata kapiak, dia sama-sama dia macam mana pun, kalau nak berjatuh Islam dia akan saling tolong menolong. Kita hukum, kita berkawan yang zahir sahaja. Dia tak menentang Islam, dia tak hina Islam, kita kawan kapiak. Yang tu ada dari Quran Mumtahanah surah ke-60 ayat 8. Tapi lawan Islam menjadi AP ni, jangan, tak boleh sama sekali. Terang-terang tuan-tuan, 22 bulan dia jadi pemerintah, tengok apa dia buat. Dia kacau habis aset harta orang Islam, di antaranya tabung haji. Sampai hotel tabung haji dia tukar nama Raya Hotel. Apa perlu tukar? Kunut-kunut nak restructure. Kalau bapak ada. Oh, Melayu ada seronok, nak dok juga. Dengar firman Allah. Hampa tak percaya Quran, akidah hampa rasa. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Al-Anfal surah 8 73. Kafiak ni kata Allah, dia saling bantu membantu. Kamu umat Islam, kalau kamu tidak saling bantu membantu, kamu tunggulah kata Allah akan berlaku kerosakan dan fitnah yang besar di atas muka bumi. Sampai ada cadangan itu masa depan perintah IC tak payah letak agama Islam, tak perlu lihat agama ni. Kalau macam ni mati tak pakai kepiak, naik motosikal tengok sepet-sepet, dia pakai takut kapiak lah. Ayah silap wo kan, botol silap kalau bapak aku Islam. Kira Imam banyak tuan saya simpan semua apa perancangan jahat di IP terhadap negara kita ni, simpan dalam ni. Hilang telefon ni pakai aku duduk dalam lah. Tu pun Melayu mau lagi. Esok dia selesai lah. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Suratul Furqan surah ke-25 ayat 28. Celakanya aku kalaulah dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai sahabat. Ni yang tak percaya, ni Quran sebut ni. Iya kawan. Esok selesai di akhirat. Az-Zukhruf pada surah ke-43 ayat 67. Masing-masing untuk bersalah masing-masing. Ni soal akidah tuan-tuan, jangan main. Ni musibah. Lain yang Allah suruh, lain yang keadaan buat. Kita tak mau sokong perjuangan Islam. Agak-agak abang. Agak-agak je lah. Ada dalam Quran ayat, di mana ayat ni Allah letak sebagai tanggungjawab rakyat. Agak-agak ada tak? Apa tanggungjawab rakyat? Kat sejarah dia kuat hati, nampak muka pun tak senyum, tu tak suka lah tu. Hampa tak suka tak apa, Allah suka kat aku lama dah. Ambil bini aku lagi suka kat aku. Tambah cucu nombor 7 tu lah, suka sungguh kat tuan. Saya dapat seorang pula setahun 5 bulan ya Rabbi, dengan rancak kalau dia buah ni terbih laki-laki. Kalau dia dengar suara saya balik mesti dia tinggal abang-abang tu main sambut Tok Wan. Punya cerdik, punya pandai macam Tok Wan je. Nak bang tu lah. Cucu 7 orang. Nah, itu cerita dia, aku nak kata apa pun nak lupa lah. Jadi itu cerita mana dia dalil Quran untuk mengakhiri kewajipan rakyat. Saya sebut secara ringkas. Kewajipan pemerintah ada 3 ayat. Al-Ma'idah 44, Al-Ma'idah 45, Al-Ma'idah 47. Itu kewajipan pemerintah. Huraian Syekh Dr. Yusuf Qardawi. Ayat ni orang lelaki-lelaki semua kenal. Semua tahu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun. Nak tengok tafsir, cari tafsir Arab Saudi. Ayat ni muka surat 168. Balik cek. Tak betul telefon saya. Ayat untuk rakyat.
Jangan kata tak ada bang. Ini sebagai warga negara Malaysia, ya, ada parti yang memperjuangkan Islam, kita tak mau sokong. Kita tak mau syariat Islam. Dengar, tuan-tuan tahu tak kenapa turun ayat saya nak baca ni? Tak lagi dengar. Asbabun Nuzul surah keempat ayat 65 An-Nisa. Dr. Yusuf Qaradawi kata ayat ini untuk rakyat. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menganggap umat kamu ini umat yang beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Setelah engkau Muhammad buat keputusan, mereka menerima keputusanmu dengan sepenuh hati. Turun ayat ni pasal ada satu kes A dan B bertelagak. A dan B bertelagak. Pasal apa? Kita tak pasti, tapi dia pada bergaduh. Jadi A dan B bersetuju jumpa Muhammad. Biar Muhammad yang buat keputusan. Bila lepas tu cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad buatlah keputusan memihak kepada A, tak memihak kepada B. B tak setuju. Dengar tu. Muhammad dah buat keputusan, boleh tak setuju. B kata aku tak puas hati, jumpa Umar pula. Umar Al-Khattab pergilah jumpa, pergi salam. Umar pun keluar. Ada apa? Dah tadi kami pergi jumpa dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat keputusan. Kami ni adalah sikit-sikit bertelagak. Tapi keputusan Muhammad memihak pada aku, tak memihak pada dia. Dia tak setuju. Umar dengar apa dia? Dia tak setuju dengan keputusan Muhammad. Tunggu tak nak? Ada apa dia ingat ke? Masuk tu nak bawa keluar jamu dari yang sangking apa kan? Dia buat berdua pedang weh, berarti lah. Dia pancung belakang tu. Pilah tengok sebab-sebab turun ayat. Dia pancung pada siapa bang? Murtad. Sebab tu bila Allah dan Rasul buat keputusan, ketetapan, tak boleh kita duk pindah pandai-pandai. Dalam Quran Al-Ahzab surah ke-33 ayat 36, muka surat 1110, tafsir pimpinan Ar-Rahman tak boleh. Kita kena ikut saja. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man yaqsillaha wa rasulahu faqad dhalala mubina. Jadi patutlah umat pancung kepala dia. Muslimat boleh bayang kalau Umar Al-Khattab masih hidup. Banyak kepala melayang di Malaysia. Duk cakap bukan-bukan, kalau laksana hudud tak ni Melayu tak ada kerja tu semua. Jangan kata cakap tu pun rosak akidah. Ada dalam Quran Mudathir ayat 45. Jangan duk cakap sedap mulut. Boleh tuan-tuan? Boleh apa ni? Akak dua anggut saya tak tanya ni. Boleh apa? Boleh berhenti tak terang. Cukup lagi sikit. Hampa Ustaz tak puas, yang penting apa panggil dia. Ni memang ad hoc ni. Terima kasih kat sahabat yang hubungi pihak masjid. Terima kasih kepada masjid lah. Takat tu lah saya boleh. Saya ada 60 tajuk. 60 tajuk. Ni PKP ni hal lah. Saya duduk di rumah saya karang. Tajuk bala Allah, apa dalam Quran, apa dalam hadis. Tapi tak ada Al-Quran. Al-Quran semua orang ni. Hadis pun tak ada ni. Saya tulis poin lah. Anugerah Allah tuan-tuan. Lepas tu saya nak buat kerja agama ni bagi orang betul-betul faham Islam. Tak jadi YB tak apa, Islam menang, kita ada ajaran sisi Allah. Boleh Tok Bilal? Setuju? Tok Bilal setujulah yang nak kenal aku. Jadi sekadar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.